Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Berita dimulakan dengan golongan ibu bapa perlu sentiasa menunaikan tanggungjawab dalam menitik beratkan pendidikan dan kebajikan anak masing-masing. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai, kejayaan anak bermula dari pendidikan di rumah sejak mereka kecil lagi. Sehubungan itu, jelasnya ibu bapa tidak patut melepaskan tanggungjawab mendidik anak-anak kepada warga pendidik semata-mata. Sometimes kebajikan anak tidak diambil. Nak diambil berat. Kadang-kadang pakaian anak tertarik nak dikibur. Buku teks anak tertarik, buku tulis semua mesti kena anak kita cukup. Yang tanggungjawab kita sebagai apa yang baik. Tanggungjawab kita. Sebab kalau kita lihat pada masa sekarang, anak-anak kita adalah aset. Harta terkira kita hidup jari. Ini satu asetnya. Kalau kita tak memberi pendidikan yang sewajarnya kepada anak-anak kita, mana mungkin anak kita suatu hari nanti menjadi seorang yang berguna, menjadi seorang yang berpendidikan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang sesi 2022-2023 Sekolah Kebangsaan SK Tatau di Dewan SK Tatau baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus telah mengumumkan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP sebanyak RM150,000 bagi membina laluan berbumbung di SK Tatau serta geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM50,000 untuk sekolah tersebut. Datuk John Siki turut memberitahu bermula tahun depan pelajar SK Tatau yang diberi anugerah tokoh murid akan menerima insentif sebanyak RM2,000 daripada beliau. Pada majlis tersebut, gelaran tokoh murid SK Tatau bagi tahun 2022 telah dianugerahkan kepada Sherlyn Purai Ngau yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam pelbagai aspek seperti kurikulum, hal ehwal murid HEM dan co-kurikulum termasuk mendapat tempat ketiga dalam Junior Innovate Competition peringkat kebangsaan. Sementara itu, pembinaan blok SK Sungai Tisang di Bintulu berjalan lancar dan dijaga siap tidak lama lagi. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak yang juga Adun Samalaju Datuk Majang Renggi berkata, kemajuan pembinaan sekolah berkenaan telah mencapai 90% setakat bulan Februari 2023. Katanya blok pentadbiran 4 tingkat itu merangkumi ruang pejabat guru dan guru besar, tandas guru lelaki dan perempuan, ruang pusat sumber dan ruang bilik sains. Beliau menjelaskan demikian semasa mengadakan lawatan tapak projek pembangunan semula sekolah daif di SK Sungai Tisang pada Jumaat untuk melihat kemajuan kerja projek pembinaan semula blok pentadbiran 4 tingkat sekolah tersebut. Katanya lagi terdapat juga prasarana lain termasuk blok bilik darjah 4 tingkat yang terdiri daripada 12 ruang bilik darjah dan tandas untuk murid lelaki dan perempuan. Turut dibina sebuah bangunan sokongan yang merangkumi blok rumah pam air, blok dewan terbuka, laluan pejalan kaki berbumbung dan juga longkang konkrit selebar 1 meter. Namun, melalui pembentangan oleh Guru Besar SK Sungai Tisang Richard Jaleh, bangunan prasekolah akan mengalami banjir ketika hujan. Ekoran daripada bangunan baru yang dinaikkan telah membuatkan bangunan tersebut berada di kedudukan yang rendah. Justru beliau memohon agar longkang sedia ada dinaik taraf bagi membolehkan air tidak bertakung di kawasan sekolah tersebut setelah siap kelak dan berharap projek itu sentiasa dipantau pihak Jabatan Kerja Raya JKR bagi memastikan proses pembinaan mengikut masa dan pelan asal yang telah dirancang. Beralih ke perkembangan di Sibu dengan Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS mengalu-alukan maklum balas pihak berkepentingan daripada agensi kerajaan dan sektor swasta berhubung industri perkapalan di negeri ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Jineb berkata ini adalah untuk mengekalkan peranannya sebagai penyelaras dalam menyelesaikan isu-isu penting yang dihadapi oleh industri tersebut. Menurutnya, MOTS juga akan memastikan polisi kerajaan Sarawak melindungi kepentingan dan pada masa sama merancangkan industri perkapalan di Sarawak. Beliau berucap demikian ketika mewakili Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin semasa Majlis Pemasangan Jawatankuasa Eksekutif ke-34 2023-2024 di Sibu pada Jumaat. Adun Tasik Biru itu menambah, melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, Sarawak mempunyai hala tuju pembangunan yang sangat jelas untuk mencapai status maju dan ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Namun untuk mencapai matlamat itu, tegasnya, semua pihak perlu bekerja keras untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pembangunan. Beliau juga percaya bahawa dalam sektor perkapalan harus ada kerjasama yang kukuh antara pihak berkepentingan dan badan kawal selia untuk memastikan kemakmuran dan kemajuan sektor tersebut di negeri ini.
Sementara itu, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim merangkap Ahli Parlimen Sarike Datuk Seri Huang Tiong Si turun padang untuk menyumbang bantuan tambahan sebanyak RM500 setiap pintu membabitkan 18 pintu di rumah Panjang Dangat Sarike yang musnah sepenuhnya dalam kebakaran pada 14 Februari lalu. Penyerahan sumbangan yang dilakukan pada Sabtu itu bertujuan untuk membantu dalam membeli keperluan dapur. Selain itu, beliau yang juga adun report turut menyumbang lampu bersolar LED kepada mangsa kebakaran terbabit. Dalam pada itu, Datuk Seri Huang juga menzahirkan penghargaan atas kerjasama dan bantuan yang dihulurkan oleh Pejabat Daerah Meradong dan Pejabat Kebajikan Masyarakat Sarike untuk membantu mangsa yang terjejas. Laporan seterusnya, pelbagai pembangunan dirancangkan untuk kawasan Meradong di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang (RADA). Menurut Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing, antara yang dicadangkan adalah menaik taraf jalan utama Bandar Bintango menuju ke Sungai Narasid dan Sungai Tulai dan pembinaan pusat dagangan di Bandar Bintango. Turut dalam perancangan adalah pembinaan tebingan Sungai Bintango dan kolam renang Bintango yang telah diluluskan oleh Premier Sarawak Datuk Pantigitan Seri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Maupeng. Sehubungan itu, beliau berharap semua warga Meradong sentiasa peka dengan pembangunan infrastruktur di daerah itu dan berharap projek-projek ini akan meningkatkan ekonomi di Bandar Bintango pada masa akan datang. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam sempena sambutan Tahun Baru Cina 2023, Anjuran Bintango Chinese Chambers of Commerce di Bintango pada Sabtu. Sementara itu, penghulu Huang Tiong Keng yang berucap mewakili Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata akan menjalin kerjasama dengan Datuk Ding untuk sama-sama menggerakkan pelbagai pembangunan infrastruktur seperti sekolah, gereja dan pelbagai lagi di Bintango. Katanya pembinaan jalan pasi ke Tanjung Manis sangat penting untuk rakyat Sarike dan Bintango, di mana apabila siap kelak ia akan meningkatkan ekonomi di kedua-dua kawasan. Manakala golongan usahawan harus sentiasa mencari kaedah pengurusan baharu demi mencapai kejayaan dalam perniagaan yang diceburi. Menurut Penasihat PKS Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelabuhan Sarawak Mintred, Datuk Muhammad Naruddin Majais, mereka perlu berani menghadapi cabaran, bersedia mengambil tindakan yang bukan konvensional serta mengadaptasikan idea baru untuk berjaya dalam apa jua perkara. Jelasnya ini terutamanya bagi mempercepatkan proses pengurusan serta mencapai kehendak pelanggan. Dalam pada itu, beliau menyeru kepada para usahawan agar sentiasa bersikap optimistik dalam apa jua perkara yang dilakukan kerana ia akan menimbulkan perasaan suka menghadapi cabaran serta menghasilkan lebih banyak ruang perniagaan. Saranio merupakan sebuah syarikat tempatan yang telah beroperasi selama 8 tahun di mana mereka berkecimpung dalam industri minyak dan gas di Miri, pembekalan peralatan alat pemadam kebakaran, tenaga boleh diperbaharui dan yang terkini pembangunan hartanah. Sementara itu, Datuk Muhammad Naruddin berkata peluang perniagaan kian meningkat terutamanya selepas era wabak COVID-19. Katanya, populasi di Malaysia dan juga dunia semakin meningkat, maka ia menjurus kepada peningkatan kehendak untuk pelbagai keperluan seperti makanan, minuman, pakaian dan juga rumah. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.